Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda waddalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami sepanjang Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma qad adzallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu, rezekikanlah kami dapat puasa di waktu siang dan ibadat di waktu malam. Warzuqna fihil jidda wal ijtihad wan nasyat, rezekikanlah kami ketekunan, kesungguhan dan semangat beribadat di bulan Ramadan. Wa a'izna fihi minal fitan, dan lindungi kami dari ujian dan fitnah sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih yang berusaha, saudara pengacara majlis yang saya hormati, tuan pengurusi, para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Taman Brown, Taman Tun Sado, Gelugu, Pulau Pinang. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang diraihkan, juga para pelayar yang sedang menonton siaran ini, tak kira di mana saja berada. Yang menonton dari utara didoakan sejahtera, yang dari timur moga terus makmur, yang dari selatan dapat keampunan, yang menonton dari barat moga dapat berkat. InsyaAllah bersempena dengan kuliah duha pada pagi ini, kita akan membincangkan satu topik yang begitu dekat dengan hati kita, yaitu berkaitan dengan Ramadan. Bulan Ramadan bakal bertandang, semua yang beriman kini diundang. Membaca zikir Al-Quran berkumandang, Lailatul Qadar marilah dihadang. Telah tersebut dalam Al-Quran panggilan bagi orang beriman, tak kira laki-laki maupun perempuan, hendaklah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kalau tak silap kiraannya, kita telah pun berada pada 24 hari bulan Sya'ban 1443 Hijriah. InsyaAllah pada 2 April nanti, maknanya lagi seminggu, lagi 7 hari, kita akan didatangi oleh tetamu yang sangat istimewa. Maka dalam menyambut tetamu yang istimewa ini, apakah persiapan kita? Kata para ulama, sifat orang beriman, dia sentiasa prepare ketika nak melakukan apa juga perkara-perkara fardu dan juga wajib. Itu tanda orang beriman. Jangan sampai, kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, kita ni at-tahawun bil amri idza hadara waqtuh. Kita hanya terhegeh-hegeh menjalankan satu perintah bila sampai masanya. Orang mukmin, kata para ulama, dalam bab kefarduan dan kewajipan, dia tidak melaksanakan benda itu on time, tapi before time. Maksudnya, kalau solat 7.15, kita tetap solat 7.15. Tetapi bukan 7.15 baru terhegeh-hegeh pakai baju apa, tidak. Dia dah prepare sebelum daripada 7.15. Sebab itu Sufyan bin Uyainah rahimahullah, dia mengatakan, jangan kamu jadi hamba yang belagak sombong, tidak datang ke masjid kecuali hanya dipanggil, maka datanglah solat sebelum azan dikumandangkan. Macam kita datang masjid bila azan berkumandang, datang, itu pun bagus. Itu pun bagus. Kita pun kalau azan datang masjid, oh memang tuan-tuan melangkah tu rasa masuk surga lah rasanya, sambil melangkah dalam azan itu. Tetapi salafus saleh
dia galakkan kita before time. Kalau masuk waktu solat, kita masuk ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Sebab itu Sa'id bin Musayyib rahimahullah, selama 40 tahun amalan dia mesti berada dalam masjid sebelum azan berkumandang. Ini sifat orang-orang beriman. Tapi bukan kata tuan-tuan buat tu salah, yang datang macam sekarang ni okey, time qomat pun boleh datang, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak jadi orang yang berdisiplin, yang kualiti tinggi, mestilah datang sebelum masanya. Artinya orang Islam adalah umat yang sentiasa prepare. Sama juga pergi haji. Orang pergi haji, kalau dia tak prepare, something wrong lah. Kita nak pergi ke Mekah, prepare. Preparation kita yang paling utama, duit, ilmu, fizikal, kesihatan. Macam nak pergi umrah. Tuan-tuan nak pergi umrah minggu depan, tapi minggu ni tuan-tuan tak exercise lagi, pancit lah suasana. Macam mana nak umrah pakai kaki banyak, nak tawaf, nak sa'i, dari hotel pergi, kita pun malas. Dekat pun kadang bawa motor, tak jalan kaki. Jadi bila tak exercise, sampai di sana dia khawatiri pancit. Prepare. Maka dalam konteks Ramadan, mari kita bertanya, adakah kita buat persiapan menyambut Ramadan? Alhamdulillah, kita lihat Masjid Taqwa mengadakan majlis-majlis berkaitan dengan persiapan menyambut Ramadan. Ini usaha yang bagus, mencetuskan semangat kepada manusia, para jemaah kita untuk excited dengan Ramadan. Apa persiapan kita nak menanti kedatangan Ramadan ini? Pertama, kita sudah boleh daripada sekarang mulailah berdoa, dan perlu daripada sekarang dah mulakan beramal soleh. Mulai daripada sekarang, jangan tunggu hari Sabtu 2 hari bulan 4, jangan. Bermula daripada sekarang dah boleh mula berdoa dan boleh mula beramal. Itu sebab kalau kita lihat roadmap para salafus salih dahulu, ulama-ulama dahulu, bagaimana cara mereka, time frame ibadah mereka. Pertama, mereka akan mula beramal 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Artinya kalau kita nak sambut Ramadan April, dia dah prepare start daripada November hari itu. Dia dah prepare. Apa yang mereka prepare? Berdoa. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayubalighahum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayataqabbalhu minhum. Para sahabat mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya Allah sudi menemukan mereka dengan Ramadan. 6 bulan dia berdoa. Artinya daripada bulan November hari itu dia doa, ya Allah, sampaikanlah aku pada Ramadan. Sebagai contoh, Yahya bin Katsir rahimahullah, dia buat satu doa khusus, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan, hantarkanlah bulan Ramadan kepada aku, terimalah semua amalanku di bulan Ramadan. 6 bulan dia baca doa ini. Ini yang kita maksudkan preparation. Berapa orang di kalangan tuan-tuan puan-puan yang dah mula berdoa untuk menyambut Ramadan? Tak ramai. Adalah orang mulakan bacaan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu pun kena bantai dengan orang. Entah baca doa ni apa status. Doa pun nak kena status-status juga ke? Minta kan? Minta pada Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku panjang umur dapat bertemu dengan Ramadan. Takkan nak tanya apa status doa. Minta kepada Allah. Bukannya berhujah, berdoa kepada Allah. Jadi saya boleh katakan tak ramai orang berdoa kepada Allah supaya minta Ramadan itu sampai kepada dia dengan baik. Jarang. Ini amalan salafus salih. Kalau kita tengok bagaimana doa misalnya Abdul Aziz bin Marwan rahimahullah, dia sampai karang satu doa khusus untuk sambut Ramadan. Allahumma qad adhallana syahru Ramadan wa hadara fasalimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyama wa qiyama warzuqna fihil jidda wal ijtihad wan nashat wa a'idhna minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah aku kepada Ramadan, sampaikanlah juga Ramadan kepada aku. Kurniakanlah aku rezeki supaya dapat melaksanakan puasa dan solat di waktu malam. Kurniakanlah aku ketekunan, kesungguhan dan semangat dalam ibadah, dan aku berlindung padamu dari apa juga fitnah pada bulan Ramadan. Ini doa. Dan habis Ramadan
salafus salih ini akan doa pula selama 6 bulan lagi. Apa tujuan? Kata Ibn Rajab Al-Hambali, mereka berdoa supaya Allah sudi terima segala amal yang dibuat sepanjang Ramadan. Ini roadmap para salafus salih. Doalah banyak-banyak tuan-tuan puan-puan, sebab kita tak tahu adakah Allah izin ataupun tidak kita bertemu dengan Ramadan. Ni ada seminggu lagi, tak boleh overconfident juga. Ada 7 hari lagi, tak tahu apa lagi akan berlaku pada masa depan. Kita doa kepada Allah. Itu fasa pertama, 6 bulan sebelum Ramadan. Fasa kedua, kata ulama salafus salih ni, dia fasa 2 bulan sebelum Ramadan, tepatnya pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Ketika itu persiapan mereka semakin intensif lagi. Kata Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitab Lataiful Ma'arif li Ibn Rajab Al-Hambali, Syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul suqyaz zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasaidiz zar'i. Kata dia, bulan Rejab adalah bulan kami bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk kami menyiram tanam-tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan kami mengutip hasilnya kelak. Jadi kita dengan salafus salih, kita terbalik. Kita lagi 7 hari nak Ramadan, kita excited sebab peluang kita nak ibadah. Artinya kita baru nak bercocok tanam pada Ramadan. Salafus salih dia dah bercocok tanam bulan Sya'ban. Artinya start daripada Rejab. Artinya bermula daripada Rejab, dia dah datang masjid, dia dah mula puasa sedikit-sedikit, dia dah mula biasakan membaca Quran, dia dah mula mendekatkan diri dengan warm up lah nak pergi masjid ini. Tuan-tuan, macam ini hari Minggu, ramai orang pergi jogging, kayuh basikal, panjat bukit, masuk hutan. Tiba-tiba ada orang ajak kita pergi jungle trekking, dalam keadaan kita dah lama tak pergi jungle trekking. Apa jadi kepada kita? Kram, boleh jadi sakit, boleh jadi meninggal pula lagi, sebab tak warm up. Berapa lama tak training. Kawan ajak kayuh basikal sampai Sungai Petani, kita last kayuh basikal 5 tahun lepas. Baru 2 hari lepas lah cari basikal beli mana yang mampu. Baru pagi ni tergeh-geh nak kayuh basikal sampai Sungai Petani, meninggal. Apa sebab? Jantung tak terkejut, badan semua terkejut lah, sebab kita tak ada training. Maka sama juga Ramadan, kalau orang tak pernah training, bagaimana mungkin dia perform pada bulan Ramadan? Rejab tak pernah ibadah yang intensif, Sya'ban sayup-sayup saja. Maka adakah bila Ramadan kita expect orang macam ni boleh perform? Payah. Boleh, tapi dia takkan konsisten. 10 Ramadan pertama dia okey, datang masjid, salat. Masuk Ramadan kedua jauh. Masuk Ramadan 10 Ramadan yang ketiga, soft-soft akan mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan yang bagaimana? Soft makin maju ke depan. Dah tak ada lagi orang di belakang. Dah tak ada lagi. Semua orang dah boleh iftar di padang di mana habislah semua masjid babai. Semua orang semayang di atas padangnya. Itu sebab jom warm up ketika Rejab, ketika Sya'ban. Sebab itu kata Abu Bakar Al-Balkhi, wa man lam yazra wa yaghris fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Orang yang tak pernah menanam pokok pada bulan Rejab, tak pernah menyiram pokok pada bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia boleh mengutip hasil pada bulan Ramadan? Mana mungkin, kata dia. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan, kita ada 7 hari lagi training dulu. Nak training puasa, yang itu ada perbahasan di kalangan ulama. Kalau dah menempuh nisfu Sya'ban, maka jangan terlampau rajin sangat berpuasa, kecuali orang dah biasa. Sebab kita takut masuk waktu-waktu yang syak dan sebagainya lagi. Tapi dari segi training datang masjid, itu mesti training. Datang, saya tengok masyarakat kita, training masjid ni maksud saya, dia dah lama tak datang masjid. Jadi bila dia datang masjid, imam baca panjang sikit, dia dah ada sikit gelisah. Dia dah rasa, alamak panjangnya imam. Kita tak boleh marah sebab dia dah lama tak training. Tapi kalau dah pada Rajab, Sya'ban dia dah datang sembahyang subuh baca panjang, nanti tarawih baca panjang, dia okey.
Kita takut nanti semayang tarawih dia boleh tidur sambil berdiri, tu yang kita tak tahan tu. Dia tidur sambil semayang, membahaya betul. Dia jarang training. Baru imam baca Fatihah dia menguap dah 80 kali menguap. Wah, menguap kesian sebab tak training. Dan fasa yang ketiga kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia akan fasa 1 bulan sebelum Ramadan, iaitu Sya'ban. Sebab Sya'ban ini dia adalah latihan saat akhir, kerana Sya'ban adalah gerbang Ramadan. Maka jangan heran kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia paling banyak puasa pada Sya'ban. Itu jawapan dia. Warm up, training. Usamah bin Zaid radhiyallahu an dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya perasan tuan bulan lain tak kuat sangat puasa, tapi kalau bulan Sya'ban sampai boleh dikata hari-hari puasa, jarang sangat tak puasa. Why? Apa hal?" Sahabat pun cam, Sya'ban Nabi kerap puasa. Mana mungkin bulan lain kalau ajak mengetih Nabi free. Rasulullah, jom minum. Okey, Nabi layan. Sya'ban jarang. Rasulullah, minum air. Puasa. Macam itulah contohnya. Esok jumpa lagi. Ya Rasul, makan dulu. Puasa. Contoh begitu. Jadi sahabat tegur, apa kerap buat puasa ni, apa hal ni? Kata Nabi, zalika syahrun yaghfulun nas. Sya'ban ni kata Nabi bulan yang selalu orang terlepas pandang. Orang tak berapa ra'i sangat bulan Sya'ban ni. Padahal sebab baina Rajab wa Ramadan. Bulan ni dia tersepit di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Padahal wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Padahal pada bulan ini segala amalan kita diangkat untuk report kepada Allah. Sya'ban, bulan mustahab. Report ni maknanya dia report amalan kita kiri kanan, dia buat dalam 3 bentuk. Daily, weekly, annual report. Jadi yang weekly tu, yang daily yang hantar waktu asar dengan subuh, dan ada setengah riwayat kata tengah hari. Yang weekly antara Isnin dengan Khamis, dan annual report bulan Sya'ban. Tapi tak tahu bila lah. Tidak mesti nisfu Sya'ban, tidak mesti tengah Sya'ban. Anytime dalam bulan Sya'ban, annual report. Sebab itulah Nabi banyakkan berpuasa sunat, sebab Nabi nak didik umat dia, you mesti training sebelum datang Ramadan. Macam tuan-tuan di sini yang dah biasa puasa, nanti 3 hari bulan April, first Ramadan, tuan-tuan sahur relax je, sebab dah biasa puasa. Kita relax. Cuba tengok kawan-kawan kita yang tak biasa puasa. Pagi esok nak sahur, first sahur Ramadan. Malam tu pukul 8.30 kita buat tarawih, dia dah pergi ke supermarket beli makanan. Dia dah standby untuk sahur. Kalau kita tengok dia punya makanan boleh cukup untuk 3 hari punya, tak payah berbuka. Macam-macam makanan untuk sahur. Ngeri kita tengok. Nasi ada, mi goreng ada, pasembok ada, air 3-4 jenis, air hot drinks ada, boba ada, semua ada. Padahal sahur je. Vitamin tak payah cerita lah, A, B, C, D, segala vitamin ada, jamu, tonik, segala kopi, segala macam-macam dia makan. Sampai kita tengok, kau ni kenapa banyak makan ni? Oh, aku tak berani. Oh, jangan main-main puasa, kena aku pengsan macam mana? Kenapa dia bimbang? Kerana dia tak training. Bagi tuan-tuan yang dah biasa puasa sunat, senyum ya. Bangun 5.30, makan kurma sikit, minum air sikit, no problem. Sebab dah biasa. Itu sebab Nabi SAW bila tiba saja bulan Sya'ban, Nabi memang kerap berpuasa. Dan satu perkara yang saya nak kongsikan adalah, para ulama menyebutkan puasa di bulan Sya'ban walaupun hanya bertaraf puasa sunat, tetapi dia memiliki peranan penting untuk menutupi kekurangan puasa wajib Ramadan nanti. Sifatnya sama macam solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, yang fungsinya menutup kekurangan solat fardu. Sama. Kita kenapa kita digalakkan solat rawatib, qabliyah, ba'diyah? Bagi orang muda-muda, mereka tak semayang lah rawatib ini. Dia kata tak payahlah, muda lagi. Orang dah berumur biasa mereka semayang. Niat kita adalah nak menutup kalau ada solat fardu kita nanti ada kekurangan.
bacaan tak tepat sebutan ke, ataupun tidak khusyuk ke, adalah kekurangan kita manusia. Jadi dengan kita melaksanakan solat sunat rawatib, dia boleh tampal kekurangan. Ramadan pun sama. Puasa Ramadan kita, mana boleh kita nak garanti 100% lulus, tak boleh garanti. Tuan-tuan pula duduk di Pulau Pinang, negeri yang bercampur antara Muslim dengan non-Muslim, rakan-rakan kita bangsa lain, agama lain. Kadang kita keluar daripada masjid nak pergi office, dalam perjalanan macam-macam benda kita nampak. Orang pakai seksi, orang pakai itu pelancong dan bagai-bagai lagi. Maka ada hari kita punya puasa ini kita pun tak tahulah, ya Allah, aku pun tak tahulah terima ke macam mana. Macam-macam kita tengok depan mata. Tapi don't worry, kalau kita bulan Syaban banyak puasa, dia boleh menampal kekurangan yang ada pada Ramadan kita nanti. Jadi ni dah ada berbaki 7 hari, dah tak sempat lagi lah. Next year lah tuan-tuan doa kepada Allah panjang umur, jaga makan, exercise, insyaAllah panjang umur, tahun depan jumpa lagi. Syaban banyakkan berpuasa. Yang kedua, Nabi SAW, dia bila Syaban, kata para sahabat, kami perasan Nabi banyak membaca Quran. Banyak baca Quran. Sebab itu kata Salamah bin Kuhail rahimahullah, kana yuqal syahru Sya'ban syahrul qurra. Para ulama dulu salafus saleh menggelarkan bulan Sya'ban adalah bulan pembaca Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Bulan Sya'ban bulan pembaca Quran. Ni kita ada 7 hari lagi balance. Tuan-tuan boleh baca Quran. Pulun betul-betul baca. Kalau paling malas pun saya ingat habis solat baca 2 helai. Cukuplah 2 helai. Macam contoh nanti tuan-tuan solat zuhur, habis solat zuhur cari tiang mana-mana baca 2 helai. Cukup, jangan lebih-lebih. Nanti asar habis sandar lagi kat tiang 2 helai lagi. Maghrib 2 helai lagi. Isyak 2 helai lagi. Kalau konsisten begitu, sehari dapat 10 helai, sebulan kita boleh khatam Quran 30 hari. Kalau buat konsisten lah, istiqamah. Dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibn Rajab Al-Hambali disebutkan, Amru bin Qis, kalau dia masuk saja bulan Sya'ban, dia akan tutup kedai, bisnes tutup. Dia orang berniaga, dia tutup kedai dan kerjanya hanya membaca Quran saja sepanjang Sya'ban. Begitu juga dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra dicatatkan, Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, ni ulama mujtahid, ini tok guru besar dalam mazhab Syafi'i. Dia tak pernah keluar daripada rumah sepanjang bulan Sya'ban kecuali buat 2 perkara saja. Kecuali dia hanya nak melakukan solat fardu saja. Yang lain dia duduk dalam rumah. Kelas dia tutup. Orang tanya dia buat apa dalam rumah? Buat video ke, buat konten ke apa? Tak. Dia duduk dalam rumah, dia baca Quran. Baca Quran sampai masuk Ramadan. Sebab bila masuk Ramadan, dia dah tak baca bersendirian. Kerana bulan Ramadan, sunat hukumnya kita membaca melalui pembacaan beramai-ramai, sparring. Ramadan, tuan-tuan tak ambil Quran, duduk menyandar kat tiang, dapat pahala, tapi tak ikut sunnahnya. Sunnahnya Ramadan mesti tadarus, bukan wajib, tapi sunnah Nabi. Nabi SAW tak pernah gagal baca Quran bulan Ramadan, sparring dengan Jibril tiap-tiap malam sampai dia khatam. Boleh je Nabi baca seorang, tapi Nabi nak tunjuk pada umat dia, ente kalau Ramadan ente mesti baca 2 orang. 2 orang minimum, lagi ramai lagi bagus. Macam masjid tuan-tuan ni, saya ingat tahun ni akan ada halaqah Quran. Bagus. Tahun lepas kita tak boleh nak buat sebab ada PKPD, pemulihan dan macam-macam. Tak boleh berkumpul lebih daripada pukul berapa. Jadi tak berapa tenang sangatlah kita nak buat. Tahun ni insya-Allah boleh buat halaqah-halaqah kecil, 5-6 orang satu kumpulan, baca tadarus. Orang ni baca, yang lain dengar, salah dibetulkan. Kemudian tiba giliran orang lain baca, yang baca tadi pula dengar dan dibetulkan. Ini sunnah Nabi SAW, baca tadarus Quran. Jangan taderas. Taderas ni tak betul. Taderas ni dia derah, dia nak derah, nak kejar ke morih, derah dia baca. Tak betul.
Ada setengah masjid, ini dia nak buat khatam 1 juzuk tiap-tiap malam. Jadi apa yang dia buat? Dalam solat tarawih, imam baca ikut juzuk. Tetapi biasanya tak mungkin dihabiskan 1 juzuk. Sebab tengok kepada keadaan masjid. Macam masjid tuan-tuan ni, saya tengok masjid Taqwa ni, saya ingat 1 juzuk 1 malam boleh ni. Sebab selesa, aircon bagus. Dia kalau masjid tak ada aircon tak boleh buat. Peluh sampai ibu jari kaki, mengalir daripada kepala sampai kaki, panas sangat, tak daya kita. Ini saya ingat okey lah. Masjid tak ada aircon. Oh, tak ada aircon. Oh, ada aircon. Ada aircon berdiri. Kipas helikopter 1, 2, 3 kepala. Oh, ini saya ingat 36 rakaat pun boleh buat ni tarawih tahun ni. Kalau macam ni punya selesa ni bagus ni. PA system pun sedap. Kita tengok dia punya delay suara. Allahu Akbar. Ini baru mikrofon penceramah. Mikrofon imam lagi lah sedap kalau macam tu. Jadi saya ingat tuan-tuan tahun ni 36 rakaat boleh ya? 1 juzuk 1 malam. Oh, mati kami ustaz. Tak mati lah semain tarawih. Tak ada orang mati semain tarawih. Orang mati berbuka overdose ramai. Orang mati tarawih tak ada. Khatamkan 1 juzuk. Katakanlah pengusi kata tak boleh, kita orang ni orang pencen ustaz, tak boleh 1 juzuk. Okey, baca setakat mampu. Katalah 1 juzuk 8 makrok. Imam kita habis tarik pun pergilah lebih kurang 5 makrok contoh. Ada lagi balance 3 makrok. Jadi yang 3 makrok tu habiskan dalam halaqah. Jadi secara tak langsung masjid kita tiap-tiap hari khatam 1 juzuk. Dapat jugalah. Ini atas kreativiti AJK je mengaturkan benda ni. Sebab kita nak ikut sunnah Nabi, khatam 30 juzuk tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan. Ada orang boleh buat khatam tiap-tiap hari 30 juzuk, ada, tapi ni rare. Ada di Indonesia, ada setengah pesantren mereka semain tarawih 30 juzuk tiap-tiap malam. Ini tak dapat. Saya ingat jemaah kita kalau buat 30 juzuk tiap-tiap malam, mati berdiri kita, bukannya pengsan, mati itu berdiri. Kerah gitu sampai pagi pun mati lah. Orang kita tak tahan. Sebab kita bukan orang Arab. Kita apa imam baca pun kita pun tak tahu apa imam baca kadang. Kecuali ayat yang kita terror lah. Tapi begini, kita jangan underestimate jemaah. Saya duduk masjid, kadang ada AJK beritahu jangan baca panjang ustaz, jemaah kita tak kuat dia orang. Oh, jangan underestimate. Saya lihat begini, jemaah kita dia boleh tahan semayang panjang dengan syarat masjid kita mesti selesa. Mesti mau selesa. Wangi, sejuk, aircon, bacaan sedap, AJK baik, makan disediakan, tuan-tuan tengok dia punya semayang berapa panjang. Sebab itu kita ada seminggu lagi nak puasa. Biasanya masjid-masjid ni dah mula start pembersihan. Tuan-tuan ada masalah. Ini kipas helikopter ni mesti servis. Jadi lagi beberapa hari lagi nak puasa, mesti panggil company mana, serviskan sikit, hilangkan bunyi-bunyi dia, bagi dia laju lagi. Kalau dia terangkat jubah-jubah makmum kita biar sejuk betul, sejukkan. Bersihkan sawang-sawang. Lepas cuci kipas helikopter, cuci kapet pula. Panggil orang. Duit masjid banyak kan? Cuci. Sedut. Dia ada sedut segala dosa-dosa atas kapet ni. Hitam habis disedut. Nanti tuan-tuan tengok. Dia pakai liquid tu. Hitam habis. Itu semua tinggalan dosa-dosa kita. Masa sujud tu semua turun dosa. Sedut habis. Waktu spray pula wangi lagi. Tuan-tuan tengok jemaah apa macam. Dia sujud tak bangun-bangun lah. Allah, raudah, suka. Bacalah panjang macam mana pun. Kita dah tengok jemaah, kalau masjid sedap, selesa, imam pula baca macam imam Mekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang di rumah pun berlari datang. Siapa dia jadi imam hari ni? Nak tengok imam je. Seronok. Azan, PA system syok, panggil sound engineer mana-mana, bayar sikit, bagi dia cun punya suara, letakkan speaker yang bagus. Ada pula macam-macam speaker dalam masjid. Allahu Akbar. Orang datang, siapa dia azan ni? Dia mainkan peranan. Sebab itu di Masjidil Haram, antara faktor orang suka semayang di Masjidil Haram,
Walaupun bacaan imamnya panjang-panjang, sebab kemudahan. Tuan-tuan di Masjidil Haram, dia punya kebersihan tip-top. Puan-puan pakai stokin, pusing tawaf, pusing masjid, balik hotel buka stokin. Ada kotor atau tidak? Tak ada. Bersih. Mata kita tengok macam pengotor dah. Dia orang sangat jaga kebersihan. Habis semayang terus dia jogging ramai-ramai. Kodok. Haji, Allah, haji. Dia dihalau kita, dia terus dia bersihkan. Dia orang sangat jaga kebersihan. Jadi wanginya apa semua. Jadi don't worry, masjid baca je satu juzuk satu malam. Percayalah, makmum akan okey. Dengan syarat kemudahan kita mesti tip top. Kalau aircon tak ada, PA system, orang balik je lah. Tak ada orang nak semayang dah. Ya. Jadi balik kepada preparation kita tadi, itu masuk preparation masjid lah. Saya tidak ulas sangat. Kepada kita secara peribadi, preparation kita adalah Syakban ini. Kita dah kena banyak akan baca Quran, banyakkan training semayang, supaya tarawih nanti dan ibadah-ibadah lain yang muncul pada Ramadan, kita tidak kekok melaksanakannya. Saya nak mengambil kesempatan pada pagi ini. Salah satu persiapan yang juga kita kena lakukan adalah persiapan family kita ataupun keluarga kita. Tahun ni insya-Allah kita ada dapat kelonggaran. Di Pulau Pinang pun telah keluar perkeliling berkenaan tentang garis panduan pelaksanaan ibadah sepanjang Ramadan. Tahniah diucapkan kepada Pulau Pinang selepas wilayah Pulau Pinang yang kedua yang ada black and white. Negeri lain ada tapi tak ada hitam putih. Jadi tahniah diucapkan, telah pun dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri the do's and the don't. Banyaknya boleh do lah, tak ada dah don't. Alhamdulillah, tahniah diucapkanlah. Boleh i'tikaf masjid, boleh iftar di masjid, boleh, semua ada lah, tak ada masalah. Jadi kita tahun ni kita ada sedikit perbezaan dengan tahun lepas. Tahun 2020 kita punya Ramadan di rumah je banyak, work from home. Ramadan pun from home. Semua ni tuan-tuan ni semua imam interim semua ni, bekas-bekas imam, mantan-mantan imam Ramadan semua ni tahun 2020. Tahun 2021 last year Ramadan ada di masjid tapi terhad PKPD pemulihan. Jadi kita masjid ada tapi pukul 10 malam dah kena tutup masjid, iftar tak dibenarkan, semua berbungkus bla 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 bla. Tahun ini alhamdulillah. Jadi kita nak preparekan family kita supaya sama-sama dapat hidupkan Ramadan di rumah dan di masjid. Pertama, didiklah anak-anak kita puasa, walaupun kecil, didik. Kita tak kata wajibkan puasa, didik dia puasa. Sebab itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka memang ada satu tradisi mendidik anak-anak mereka berpuasa. Kata Ar-Rubai binti Muawis radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah dia mengutuskan sahabat pada pagi Ashura 10 Muharram untuk nak buat pengumuman, buat announcement. Siapa yang pagi tak makan, maka hendaklah dia meneruskan puasa. Maka siapa yang sudah makan, hendaklah puasa pada hari yang dia balance, yang ada. Contoh, lepas subuh tadi dia dah kena makan nasi lemak apa semua, tak apalah, start pukul 8 you puasa juga. Walaupun dia dah sarapan tadi. Fakunna ba'da zalika nasumuhu wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insyaallah. Maka kata para sahabat, selepas dapat pengumuman itu, kami pun terus puasa dan kami suruh anak-anak kami yang pagi tadi dah makan puasa juga macam mak bapak puasa juga. Wa nadhhabu ilal masjid fanaj'alu lahumul lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at'am a'tainaha iyyahu 'indal iftar. Kami bawa anak-anak kami pergi ke masjid. Kemudian kami buatkan mereka toys, permainan yang dibuat daripada bulu haiwan. Kalau mereka menangis kerana lapar, kami beri mereka mainan supaya mereka main. Dan kami buatkan begitu sampailah mereka bertahan hingga waktu berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kesungguhan para sahabat didik anak-anak mereka puasa. Mereka bukan sekadar suruh, kau puasa, tak puasa, tak ada duit raya. No, dia beli pula mainan. Mainkan, belikan mainan.
Tapi ingat, jangan paksa. Jangan paksa. Sebab kadang-kadang ada setengah mak bapak, dia suruh anak dia puasa bukan kerana ibadah, kerana nak berbangga-bangga, kerana nak memegah-megah. Oh, anak I baru darjah 2, puasa penuh tahun ni, dia nak membangga-bangga. Tak boleh. Ibadah ini bukan kerana kita nak berbangga-bangga, bukan kerana kemegahan, kerana didikan saja. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis tentang puasa kanak-kanak ini adalah dalil disyariatkan agar kita membiasakan anak-anak berpuasa, iaitu dalam rangka latihan. Hadis ini diuraikan dalam kitab Fathul Bari. Jadi kita ada anak yang belum akil baligh, jadi kita hanya didik mereka puasa, mengajar mereka puasa, bukan memaksa. Hanya didik, latih. Sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari. Kalau anak tak dilatih, nanti besar kita akan letih. Dengan anak janganlah alpa supaya malu tidak menimpa. Kalau banyak berlebihan suka, itu tanda hampir duka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar janganlah kurang. Supaya anak jadi manusia, ditunjuk diajar sehabis daya. Supaya anak hidup selamat, ditunjuk diajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecil dididik, besarnya diajar. Apa yang nak dididik? Apa yang kita nak ajar? Dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok, diasuh supaya senonoh, diasah supaya menakah, dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun. Kita didik saja. Kata Ibn Hajar, pandangan jumhur, kanak-kanak tidak wajib berpuasa. Walau bagaimanapun, Imam Syafi'i dalam Fathul Bari bab puasa kanak-kanak ada direkodkan mengatakan digalakkan menyuruh mereka berpuasa dengan niat untuk latihan. Dalilnya, selepas tajuk bab puasa kanak-kanak, Imam Bukhari bawa satu asar bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah marah satu orang pemabuk pada bulan Ramadan. Kata Umar Al-Khattab, celaka engkau berbuka padahal anak-anak kami semua sedang berpuasa. Jadi Umar marah, dia sebat laki-laki ni 80 sebat. Ini boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari. Dibahaskan oleh ulama, budak-budak berpuasa dapat pahala ataupun tidak? Ya, budak-budak tetap dapat pahala berpuasa. Dalam At-Tamhid, Ibnu Abdul Bar dibawakan satu riwayat daripada Abu Aliyah daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yuktabu lis-saghiri hasanatuhu wa la tuktabu alaihi sayyi'atuhu. Perbuatan baik anak-anak kecil direkodkan, namun perbuatan dosa tidak dicatatkan. Dia boleh rujuk dalam kitab At-Tamhid. Jadi tuan-tuan, untuk anak-anak kita yang masih kecil, suruhlah dia puasa, tapi sebagai latihan. Jangan dipaksa. Contoh anak darjah 1, baru darjah 1, adik puasa ya, nanti puasa gini. Okey. Kita pun bila dia dah penat sangat, kita paksa juga, jangan. Ataupun bangun sahur, paksa dia bangun sahur pukul 4:30 pagi, pukul 5 pagi. Tuan-tuan, sahur ni, jangankan budak-budak, bapak budak pun payah nak bangun. Ini pula budak-budak, ada setengah pikul anak, dukung letak atas meja makan. Kesian. Jangan maksa, kita galakkan. Berikan reward. Buat ada carta tampal di peti ais, bagi star. Budak-budak dia nak star je, bagi dia bintang. Puasa komplit, puasa setengah hari, puasa suku hari, kita bagi dia reward lah. Jangan dipaksa. Kalau kita paksa, kita akan melatih anak-anak kita jadi penipu, jadi pembohong. Dia pergi sekolah, rupanya dia makan kat kantin kenyang, balik dia buat muka sedih. Daripada kecil kita ajar dia menipu, rugilah. Kita menggalakkan. Kata kalau habis puasa, kita bagi hadiah, bagi toys, bagi duit raya ekstra. Orang lain tak habis puasa dapat duit raya. Galakkan, dia bukan satu paksaan. Cuma dalam kita membicarakan persiapan Ramadan ini, dalam konteks keluarga, saya nampak begini, kita dengan keluarga ini, preparation kita lebih kepada preparation di rumah. Maka saya mencadangkan begini. Pertama, kita ada buat persiapan 2 hari sebelum Ramadan. Ada.
Ada persiapan 2 hari sebelum Ramadan, ada persiapan sehari sebelum Ramadan, ada persiapan esok nak Ramadan. Untuk persiapan sebelum Ramadan, saya ingat dalam tempoh hari ini pun dah 7 hari, 6 hari, 5 hari, 4 hari ini, kita dah boleh buat persiapan fizikal di rumah kita. Antaranya adalah kita dah boleh dengan anak-anak buat persediaan dengan mereka dengan bercerita melalui penceritaan. Sehari 2 ni tuan-tuan puan-puan dah boleh mengenalkan kepada anak-anak tentang puasa melalui penceritaan. Kita dah boleh membina di rumah kita ruang majlis ilmu, dah boleh. Kita dah boleh mengajak anak isteri kita untuk datang ke masjid mendengar syarahan agama, boleh. Kita dah boleh mengadakan majlis ilmu di rumah kita, panggil asatizah mengajar di rumah kita, baca Yasin, buat apa-apa majlis. Kita dah boleh mewujudkan perpustakaan di rumah kita. Minggu ni dah boleh kemas ruang tamu. Sekarang ni almari kita banyak taruh pinggan mangkuk. Alihkanlah pinggan mangkuk itu, tukarkan dengan buku-buku, kitab-kitab. Biar first impression, orang masuk rumah kita nampak buku, nampak kitab. Oh, ini bagus. Ini tidak first impression, pinggan mangkuk. Mana itu gambaran orang rumah itulah. Rumah tu kerjanya makan, minum. Tak pun perangai macam mangkuk semua. Sebab banyak kat mangkuk swimming bowl, mangkuk ayun. Sebab itu yang first impression. Tapi kalau first impression adalah khat, Quran, buku, kitab, oh kita tahu ni orang rumah ni dia suka benda-benda itu. Jadi kita alihkan. Boleh dah mula cerita kepada anak-anak tentang gambaran suasana puasa. Ceritakan pada mereka tentang keutamaan puasa. Ceritakan pada mereka tentang cerita-cerita menarik bulan Ramadan. Nabi berjuang di bulan Ramadan, perang Badar. Cerita saja. Belum masuk Ramadan tapi dah boleh mula bercerita. Ataupun kita dah boleh bercerita pada anak-anak tentang pengalaman kita masa kecil berpuasa. Tuan-tuan kan ada pengalaman zaman kita duduk di Pulau Pinang tahun 80-an, masa kita sekolah rendah tahun 70-an. Ceritakan pada anak-anak. Zaman Abah dulu peti ais tak ada. Jadi tu jam kalau nak buka puasa kena pergi beli air batu. Saya ingat budak sekarang pun dah tak kenal air batu zaman kita 80-an. Masa tu air batu beli 4 segi, nalah air batu, balut dengan serbuk kayu. Ni budak-budak moden tak kenal lagi dah. Sekarang pakai cube beli RM2, satu plastik. Dulu kan kena pikul, ada abuk kayu. Zaman tu kalau dengar azan dalam radio, kalau sahur pun dengan radio. Masjid surau ni ada tapi tak banyak, PA sistem tak bagus agaknya. Tak apa dengar sangat. Harap radio lah. Saya ingat lagi masa saya budak-budak dulu, kalau radio setiap hari ada lagu puasa. Bulan Ramadan yang mulia, umat Islam berpuasa menunai rukun ketiga. Tak ada lagu tu. Beramal beribadat kita di bumi Allah, ingat hari akhirat. Bersatu berusaha mencapai cita mulia, seia dan sekata. Maju hidup bersama untuk diri keluarga, agama, bangsa dan negara. Ingatkan lagu Ramadan. Rupanya bila masuk chorus, jangan leka laburlah segera. Amanah saham nasional sedia menjaga kemakmuran. Tapi okeylah kenangan masa kecil ya. Kita dengar tu, oh bulan Ramadan yang mulia. Dia cerita pasal Ramadan lah. Tapi sekarang budak-budak dah tak ada lagi lagu Ramadan. Ada modern lah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Buat lagu TikTok ya. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan. Lagi 10 tahun, 20 tahun tu lagu kenangan dia. Jadi ceritalah pada anak-anak. Anak-anak akan jadi seronok. Kemudian kita ada preparation sehari sebelum Ramadan. Sehari sebelum Ramadan adalah fasa membangun suasana. Ubahlah suasana dalam rumah kita. Siapkan ruang khusus untuk solat jemaah dan juga ruangan mengaji Quran. Tuan-tuan, jangan 100% duduk di masjid bulan Ramadan ini. Jangan. Sebab kalau ikut sunnah Nabi SAW pun ada penggiliran antara masjid, rumah masjid. Nabi tidak 100% sembahyang tarawih di masjid. Nabi gilir-gilirkan supaya pertama, supaya benda tu tak disangka wajib.
Nanti sahabat dia, oh wajib sembahyang tarawih macam sembahyang Jumaat. Jadi Nabi alternatekan supaya menggambarkan benda ini tarawih, rehat-rehat, santai-santai. Jadi ada masa kita di masjid, ada masa kita di rumah bersama dengan family. Tuan-tuan jadi imam semula lah. Habis ustaz, saya tak hafal Quran, macam mana? Boleh baca Quran. Untuk sembahyang tarawih, sembahyang sunat umumnya boleh baca mushaf. Tuan-tuan beli Quran yang besar, ada stand dia, orang panggil tripod lah sekarang, ada stand tripod, letakkan, sepit, jangan tak sepit. Kalau tuan-tuan tak klipkan dengan penyepit, nanti kipas tiup, muka surat lari. Tuan-tuan habis sembahyang naik, apa sudah muka surat lain, rumput terbang, terbang buka iza jaa nasrullah, alah rugi betul. Kesetakat iza jaa, tak payahlah baca Quran, tak payah baca mushaf. Ataupun nak sembahyang qiyamul lail, boleh pakai mushaf, tak ada masalah. Tapi pastikan api semua ada cahaya apa semualah. Takutkan tengah-tengah sembahyang blackout. Bila blackout mula tak nampak. Qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad nanti. Jadi benda tu kita boleh aturkan. Cuma kalau kita sembahyang fardu, elok di masjid. Sembahyang sunat di rumah. Itu tak masalah. Hatta sembahyang sunat rawatib pun boleh buat di rumah. Untuk macam tuan-tuan yang jenis rumah dekat dengan masjid, untung tuan-tuan. Sembahyang subuh, azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, tuan-tuan solat sunat fajar 2 rakaat. Sunatnya sembahyang di rumah. Sebab kalau ikut sunnah Nabi, Nabi kan rumah dia sebelah masjid. Jadi Nabi sembahyang sunat fajar di rumah. Selepas Nabi sembahyang sunat fajar, sebelum solat subuh, apa Nabi buat? Nabi mengiring. Di masjid tak boleh buat, di rumah boleh buat. Mengiring di atas rusuk kanan. Mengiring, bukan menerap. Kalau menerap terus tidur bangun pukul 10. Mengiring. Ini sunnah Nabi. Tuan-tuan mengiring. Di masjid tak boleh buat. Kalau semua pakat mengiring, terkejut jemaah lain nanti. Wah, macam dugong lah, mau baring gitu. Ini di rumah boleh buat mengiring. Jadi bila qomat Allah Akbar, syara la ilaha illallah, bangun sembahyang subuh. Itu sunat. Sebab itu untung orang yang rumah dekat masjid. Sebab dia boleh sembahyang sunat di rumah. Tapi untuk sembahyang fardu, sembahyanglah di masjid. Sebab fadilat tidak sama. Kita sembahyang di rumah, walaupun berjemaah, fadilat pahala takkan sama. Memang orang sembahyang berjemaah 27 kali ganda berbanding solat sendirian. Tetapi kata Imam Al-Qurtubi, 27 pahala yang dia dapat nilainya tidak sama. Contoh, adakah sama RM10 dengan 10 Singapore dollar? Tak sama. Walaupun 10. Adakah sama sekilo beras dengan sekilo emas? Tak sama, walaupun sekilo. Maka sama juga orang sembahyang berjemaah di rumah, dia dapat 27 kali ganda pahala, tapi RM27. Tuan-tuan berjemaah di masjid dapat 27 kali ganda pahala, tapi 27 pound sterling. Lain. Ini keistimewaan iktikaf di masjid. Jadi kita didik family kita, sembahyang fardu jom datang masjid, sembahyang sunat kita di rumah. Alternatekan, gile-gile. Dan ada sesetengah ustaz yang saya kenal, lebih kurang 2-3 hari sebelum Ramadan, televisyen, PlayStation, Netflix, apa semua dia simpan. Sepanjang Ramadan tak ada TV. Ada, kita mungkin tak sampai hati nak buat. Tapi ada setengah orang yang saya kenal, dia tutup terus. Ada seorang kenal saya, Dr. Jamno Azhar Mulkan, dia cerita, dia kata kalau Ramadan rumah dia memang TV dia bungkus masuk kotak, simpan bawah katil. Dia simpan bawah katil. Dia doktor. Sampai kan ada, dia kata ada anak dia seorang, anak dia kecil lagi lah. Dia tahu kalau bapak dia bila sorok TV, itu tanda Ramadan dah makin dekat. Sorok TV. Jadi anak dia buat akal lah. Bila dia tengok bapak dia dah cabut TV dari dinding masuk dalam kotak, dia buat pengsan. Dia buat pengsan. Anak dia kecil lagi masa tu. Dia kata bila dia buat pengsan, dia doktor, buka beg ambil jarum. Mana anak cocok bagi sihat balik. Tu anak dia bangun balik. Mula-mula memang susah sikit lah. Tapi dia kata kesan dia bila anak-anak ni sepanjang Ramadan tak ada TV, tak ada handphone, tak ada apa, dia tak banyak aktiviti dia buat. Jadi dia akan duduk diam, sama ada baca Quran, tidur, buat homework, dia akan buat kerja yang berfaedah saja. Tapi kalau TV boleh, Netflix ada, boleh tengok K-pop apa semua, dia kurang disiplin sikit. Tapi ini terpulang pada tuan-tuan, saya tak kata wajib.
Kan ada orang tengok video kan kata, oh, ni lah ustaz memang buang TV. Bukan suruh buang TV. Ini kita share bagaimana orang nak buat preparation nak menyambut Ramadan. Dan ibu-ibu saya ingat dah boleh siapkan perancangan untuk menu kita sepanjang 30 hari. Macam chef eksekutif di hotel jugalah dah kena hantar proposal lah kepada board of director apa menu nak buat sepanjang Ramadan. Iftar kita di rumah. Puasa pertama makan apa? Puasa kedua makan apa? Senang, daripada 1 sampai 30 buka di masjid, dah selesai masalah. Hari pertama masjid, 2 masjid, 3 masjid, tak ada buka rumah, tak payah fikir nak masak. Tapi kita nak juga masak air tangan, tu lah. Weekend makan ni, makan ni. Kenapa kena ada prepare? Supaya tak sampai satu tahap kita dah blank, tak tahu nak masak apa. Nanti jadi masalah pula. Sedangkan kita nak Ramadan ni kita nak relax saja. Ada orang yang ada rezeki lebih, dia nak bawa iftar di hotel. Silakan, duit ada, tak ada masalah. Kan kalau kita sekat nanti orang nak berniaga macam mana ya? Orang baru nak bangkit perniagaan, so dia buat package Ramadan, orang berbuka, tak ada masalah, kita bantu. Kalau mampu jalanlah. Memang harga mahal, RM70, RM80, RM90, RM100 pun ada satu kepala. Kita nasihatkan nak iftar di hotel boleh, tapi pastikan semayang maghrib jangan terlampau lewat. Jangan lewat sangat. Kita dah berhempas-pulas berpuasa waktu siang, jaga iman, jaga ibadah. Nanti maghrib rosak hanya kerana kita lambat semayang maghrib. Takkanlah gara-gara iftar Ramadan kita semayang maghrib pukul 8.15, 8.10, tak sesuai. Lepas itu bagi orang yang nak jaga ibadat, mereka ni payah nak diajak berbuka di luar, kecuali berbuka di masjid. Dan saya pun mencadangkan kepada pihak masjid, kita bagilah peluang jemaah kita berbuka di masjid. Tahun ni pun saya tengok SOP dibenarkan, jadi buka di masjid. Jadi kepada ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan, jadikan Ramadan tahun ini kelainan, kita jom iftar di masjid. Tapi jangan makan masjid, makanan yang masjid sediakan. Kita bawa makanan kita sendiri. Potluck lah. Kita bawa selera kita. Mungkin suami kita berbuka nak kena ada hot drinks, nak kena ada Nescafe. Kadang Nescafe yang catering sediakan, masjid sediakan, tak kena spek kita. Ni bawa sendiri berbolan termos, bawa mutabak ke apa yang kita nak makan. Satu family datang, cari mana tiang sudut, makanlah. Jadi azan, Allahu Akbar, kita pun makan satu family. Makan simple dulu. Habis makan, solat maghrib jemaah di masjid dengan imam. Semayang maghrib dapat fadilat jemaah maghrib. Orang lain maghrib tak semayang pukul berapa, kita dah semayang awal, alhamdulillah. Habis maghrib sambung lagi makan. Bersandar lah kita makan nasi pula. Puak makan. Habis makan dalam masjid, kawasan masjid, iktikaf lagi, pahala lagi. Nanti relax, isyak semayang jemaah lagi. Habis isyak perut dah kenyang, cendol 3 mangkuk. Time sujud keluar balik cendol banyak sangat, overdose makan. Tak apa, kita ada tarawih. Semayang tarawih, nak bagi ringan lagi 20 rakaat. Kalau 8 tak cukup lagi, 20 rakaat. Witir lagi 3. Exercise. Kemudian moreh pula dengan makmum jemaah, sosial. Percayalah kalau buat hari-hari macam ni, hati tenang, jiwa bahagia, ibadat dapat. Apa lagi? Ini nikmat. Sebab itulah Nabi sebut, orang beriman kalaulah dia tahu betapa seronoknya Ramadan ni, nescaya dia akan berdoa, biarlah tiap-tiap bulan tu Ramadan ada nikmat. Jadi kita galakkan pada muslimin muslimat, kita memasjidkan rumah, kita merumahkan masjid kita. Jadikan masjid At-Taqwa ni sebagai rumah kita juga, dan jadikanlah rumah kita macam masjid juga. Ubahkan suasana pengisian. Kemudian kata bijak pandai lagi, persiapan fizikal ni termasuklah juga menyiapkan makanan kegemaran anak-anak untuk bersahur. Itu peranan ibu besar. Macam contoh sahur, anak-anak dia tak makan macam kita, nasi kandar ke apa ke. Mungkin makanan zaman dia orang ini spaghetti carbonara, macaroni and cheese, nasi ayam, pizza, pancake, air boba, benda-benda begitu. Siapkanlah, nak bagi dia seronok saja. Hanya si bapak dia tak payahlah minum air kosong, sudahlah awak kencing manis macam-macam, minum simple-simple dah. Dia untuk budak-budak, bagi dia semangat nak bersahur.
Dan kita mesti didik anak-anak kita makan sahur. Saya tengok ramai orang sekarang tak makan sahur sebab tak dididik makan sahur. Ada yang makan sahur pukul 12 tengah malam. Tak betul. Ni didikan tak betul. Dia tak faham sahur ini. Sahur ini kita kena buat dan dia adalah barakah. Barakah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia pernah dengar Nabi menyebut Allah dan malaikat mendoakan untuk orang yang bersahur. Mesti sahur. Tetapi jangan sahur pukul 12 tengah malam. Sahur ni kata para ulama sebagaimana tabi'in pernah tanya kepada para sahabat, "Enta dulu semua bagaimana bersahur?" Tanya kepada Zaid bin Thabit. Maka jawab Zaid bin Thabit, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu zaman Nabi masih hidup, kami bersahur dengan dia. Thumma qama ila salati. Habis sahur kami sembahyang subuh. Terus kami sembahyang subuh. Jadi para tabi'in ini bertanya, "Qultu kam kana bainal azan was suhur?" Tuan, antara tempoh duration masa antara sahur dengan sembahyang subuh, berapa tempoh masanya? Jawab Zaid bin Thabit, "Qadru 50 ayatan." Dia kata lebih kurang lah, kalau lepas ente habis sahur, sementara nak tunggu sembahyang, kalau ente baca Quran 50 ayat. Jadi dia memang sahur pada hujung waktu. Bukannya pukul 12 tengah malam kena roti canai lah bedah. Dia akan sahur dekat-dekat dengan waktu solat. Di Malaysia kita panggil waktu imsak. Imsak ni tak wujud, tapi kita wujudkan untuk disiplinkan orang Malaysia. Dia kalau traffic light, imsak ni lampu oren, lampu kuning. Dia bukan merah lagi, tapi suruh hati-hati. Hati-hati. Jadi didiklah anak-anak kita untuk bersahur. Dan kalau boleh sahur ni biarlah makanan yang kalau kita makan dapat pahala. Kita tidak kata makan nasi tak dapat pahala. Kita tak kata kalau makan roti bakar, telur separuh masak tak dapat pahala. Semua dapat pahala. Tapi kalau dapat makanan yang Nabi makan, wah itu lagi dapat pahala. Apa makanan Nabi makan? Ini kena ingat. Nabi kalau dia nak bersahur, dia sebutan yang tepat bukannya sahur, suhur. Sebutan yang tepat. Dia sebab sahur ni adalah suhur. Sahur ni makanan yang kita makan. Bangun sahur itu dia panggil suhur. Sahur tu makanan. Contoh tuan-tuan, sahur makan bubur lambuk. Maka bubur lambuk tu dipanggil sahur. Yang tuan-tuan kunci jam 4.30 itu dipanggil suhur. Tapi jangan confuse lah. Mana satu ni ustaz, suhur ke sahur? Saya pun pening ni. Tak payah pening lah, makan je lah apa yang ada. Bismillah je lah. Nak fikir sahur, suhur, esok jadi gila isim, besok jadi susah. Orang yang bangun sahur digalakkan ni'mas sahurul mu'min tamru, kata Nabi. Makanan terbaik untuk bersahur adalah buah tamar. Ini hadis riwayat Abu Daud. Tamar ni apa? Tamar ni adalah kurma kering. Dia kering sama ada kerana dia kering di tangkai ataupun orang Arab petik kemudian jemur, pun kurma kering juga. Dia berbeza. Dia ada dia panggil rutab. Rutab ni kurma basah. Dia ada balah. Balah ni kurma muda. Macam kita di Malaysia, di Pulau Pinang, kita tak kenal kurma sangat sebab bukan buahan tempatan kita. Orang Malaysia dia hanya kenal dua kurma saja. Pertama kurma free yang Muhammad bagi itu. Yang kedua kurma Yusuf Tayyub. Itu yang dia kenal. Kurma lain dia tak kenal. Apa kurma pun dia tak kenal. Jadi kurma untuk bersahur, kurma kering. Senang tuan-tuan ambil kurma, kalau taruh dalam bekas goyang. Kalau boleh bunyi gedek macam buah dadu, kering lah tu. Jadi itu kita gunakan untuk bersahur. Tetapi untuk berbuka lain. Nabi kalau berbuka, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Fa illam takun rutabatu fa ala tamaratin. Fa illam takun hasawatin min ma'in. Hadis Abu Daud. Kata Anas bin Malik, Nabi kalau nak berbuka, dia akan cari rutab. Rutab beza dengan
kurma kering. Rotop ni kurma basah, kurma lembik. Kalau dalam bekas dia melekat, tuan-tuan goyang tak ada bunyi, itu kurma basah. Jadi untuk tuan-tuan nak berbuka, ambil kurma basah. Nak bersahur, kurma kering. Boleh ingat? Sahur kurma kering, berbuka kurma basah. Kering, basah. Kering, basah. Oh, tak ingatlah Ustaz, kering ke basah? Saya pun jadi confused dah ni. Makan je lah apa-apa tuan-tuan, tak ada masalah. Roti john pun sapu sajalah, asalkan sahur, tak ada masalah. Jangan time nak berbuka, aku pun lupa lah, basah kering, basah kering, belasah je lah. Roti jala pun boleh lah. Ini kita cerita kalau nak pahala ekstra. Jadi ibu-ibu nanti untuk sahur dalam bekas kurma kering. Nanti anak-anak, suami semua makan, dapat pahala. Untuk iftar, berbuka, bagikan kurma basah. Dia yang terbaik adalah kurma ajwa lah. Ajwa terbaik. Kurma ni kurma Nabi. Dia bagus. Ajwa ni pula Nabi pesan makan 7 biji satu hari. Siapa makan minimum 7 biji sehari, boleh jauh daripada sihir. Itu yang terbaik. Tapi kurma ajwa jangan lebih sangat, 7 biji saja. Kurma ajwa tak boleh makan terlampau banyak. Ajwa tu masalah dia. Kurma ajwa ini dia tak boleh makan terlampau banyak. Kalau makan terlampau banyak, dia boleh gugurkan rambut kita, boleh botak kepala. Itu payah sikit. Kenapa boleh gugur rambut kita? Sebab 100 gram RM15 harganya. Memang mahal betul. Botak kepala kita kalau makan hari-hari kurma ajwa ni. Sebab itu yang berhormat pun kalau sedekah kurma di masjid-masjid kawasan dia, dia takkan bagi kurma ajwa. Bengkok dia kalau jadi bagi kurma ajwa, mahal. Satu karton tu berapa ratus harga. Mahal. Tapi kalau nak sedekah tak ada masalah. Orang balik Mekah, Madinah, balik umrah, semua bawa balik kurma ajwa. Tapi time tetamu datang, ada dihidangkan ajwa. Mana ada? Ajwa sorok bawah katil, mahal. Kita guna untuk tahnik anak cucu kita je. Tak pun time berbuka nanti. Untuk orang datang ke rumah ziarah, mana ada orang bagi ajwa. Orang bagi kurma Mesir tu yang beli timbang kati je. Ajwa ni mahal. Tapi kalau tuan-tuan duit banyak, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu persiapan pertama, persiapan fizikal kita. Persiapan kedua adalah persiapan diri kita dari segi taubat kita. Sebelum memasuki bulan Ramadan ini, perbanyakkanlah taubat. Terutama 2 dosa yang kita kena taubat sungguh-sungguh. Pertama, syirik. Syirik ni bukan mesti sembah berhala, tapi syirik hati. Contoh riak, takbur, sombong. Selama ni terlampau bangga dengan kehebatan kita, bangga kerana ada degree, ada masters, ada PhD, bangga kerana kita ni profesor, orang lain semua bodoh semua, bangga kerana kita kaya walaupun muka tak handsome, muka kaya tapi tak handsome, tak apa, kata janji kaya, sombong, ada kereta besar, ada rumah. Segala kesombongan ini, itu masuk dalam syirik. Syirik dalam arti kata syirik hati. Ibadah takbur kerana nak tunjuk depan orang, syirik. Jadi segala dosa takbur, riak, sombong, buang sebelum masuk Ramadan. Segala dosa yang menyebabkan permusuhan, buang. Kita bermusuh sesama Islam. Jadi kepada tuan-tuan yang selama ni sehari 2 ni ada left group, minta admin invite balik masuk dalam group. Jangan nak putus-putus saudara pula masa ni. Tak boleh. Silaturahim kena jaga. Mana-mana admin yang ada remove orang daripada group, invite balik. Jangan pandai sangat remove orang. Sikit-sikit remove, sikit-sikit remove. Tanya banyak tak boleh, asyik remove. Itu memutuskan hubungan silaturahim. Invite balik. Sebab Nabi SAW menyebutkan pada bulan Sya'ban Allah Ta'ala akan ampunkan semua orang yang minta ampun, kecuali 2. Orang syirik, orang yang bergaduh. Inna Allaha la yattali'un fi laylatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw li musyahinin. Allah akan turun pada pertengahan Sya'ban. Ni dah habis dah nisfu Sya'ban. Allah ampunkan seluruh makhluk kecuali 2. Orang syirik dan yang kedua orang yang musyahin. Sahabat tanya, wa manil musyahin ya Rasulullah? Al musyahin huwa musarrimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam. Musyahin ini adalah orang yang
tidak bercakap dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi kita nak masuk Ramadan, mana yang kita bergaduh, sambung balik. Bergaduh boleh 3 hari saja. Hari ni hari Ahad, Isnin, Selasa, 3 hari je bergaduh. Masuk hari Rabu kena tegur balik. 3 hari ni boleh, tuan-tuan, selama 3 hari sampai Rabu saja. Rabu kena tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak bercakap tak apa, janji tegur. Minum air, okey. Minum, tak borak pun tak apa. Buat bodoh hari Rabu. Hari Khamis sambung lagi gaduh. Khamis, Jumaat, Sabtu, 3 hari. Kita dibenarkan gaduh 3 hari je. Lepas tu kena sambung permit. 3 hari sambung permit. 3 hari sambung permit sampailah raya. Kalau raya nak gaduh lagi pun boleh. 3 hari sambung permit. 3 hari sambung permit. Oh, letih ustaz dia main sambung-sambung permit. Sampai bila ustaz? Sampai bila? Ni bab kata Cik Jamil bin Abu, sampailah Cik Jamil mampus buatlah cara begitu. Faham? Kalau tak jangan gaduh. Jadi kalau Syaban pun dibuat begitu, Ramadan pun kita kena jaga. Jadi muslimin muslimat sekalian, ahlan ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Bukan sekadar ucapan selamat datang, tapi hendaklah kita buat persiapan untuk menyambut kedatangannya itu. Moga-moga apa yang kita sembang-sembangkan pada kesempatan pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid At-Taqwa kerana sudi menganjurkan majlis pada pagi ini. Saya mendoakan seluruh pihak pengurusan Masjid At-Taqwa dapat pada tahun ini kita menyantuni jemaah kita yang memang dah 2 tahun rindu dendam nak duduk iktikaf di masjid kita ni berlama-lama. Tahun lepas boleh, tapi tak boleh iktikaf lama. Nak datang untuk nak iktikaf waktu malam pun payah. Masih tahun ni mereka dah begitu teruja sekali nak beriman. Jadi kita sebagai pengurusan masjid, jom kita siapkan persiapan terbaik untuk menerima kedatangan jemaah dan tetamu-tetamu yang kita kasihi ini. Tingkatkan kemudahan masjid. Pipe-pipe mana kita cek, mana yang bocor, ada leaking, mana yang perlu baik, kita baiki. Dan jemaah kita pula, demi untuk kita nak beri yang terbaik pada tuan-tuan, tuan-tuan kena support juga kami. Jadi teruskan menyumbang pada pihak masjid. Sumbangan tuan-tuan tu kita akan gunakan untuk kemudahan, meningkatkan lagi prasarana dan kualiti kemudahan kepada jemaah. Sama-sama kita membantu masjid, masjid boleh beri yang terbaik sekiranya kita support mereka. Sekadar itu, sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatik wa qudratik. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu sebagai benar, rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu sebagai batil, dan rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Dan jangan jadikan kami keliru di atas agama ini sehingga kami menjadi sesat. Jadikanlah kami orang-orang takwa sebagai pemimpin kami. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.